Baik, salam sejahtera kepada semua pelajar. Pada kali ini kita akan membincangkan tentang pembahagian sel, yaitu kitar sel dan mitosis. Jadi topik ini ialah terdapat dalam tingkatan 4 subjek biologi. Baik, pembahagian sel terbagi kepada dua fasa yang utama, yaitu karyokinesis dan cytokinesis. Karyokinesis melibatkan pembahagian nukleus, manakala sitokinesis melibatkan pembahagian sitoplasma. Baik, dalam sel organisme terdapat pula dua jenis sel yang utama, yaitu yang pertama ialah sel soma. Sel soma ialah sel badan yang bukan sel gamet yang terhasil melalui proses mitosis, mengandungi bilangan kromosom diploid atau 2 set, dan sel soma manusia mengandungi 2 set kromosom dan yaitu 46 kromosom. Manakala sel gamet pula ialah sel pembiakan terhasil melalui meiosis dan mengandungi kromosom haploid. Kita akan belajar lebih banyak tentang proses ini nanti. Baik, kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom ialah terdiri daripada DNA dan mempunyai maklumat genetik. Jadi, bagi sel diploid, satu sel kromosom berasal daripada induk jantan atau partenel dan satu set kromosom berasal daripada induk betina ataupun maternal. Jadi pasangan kromosom membentuk kromosom homolog. Okey, homolog maksudnya dia sama. Kromatin ialah kromosom berbentuk bebenang halus. Jadi kita tengok di sini adalah haploid, iaitu hanya satu salinan kromosom dan tidak ada kromosom homolog. Manakala di sini adalah diploid, dua kromosom homolog, ya, dan ada 3 pasangan, 1, 2, 3 pasangan kromosom homolog. Baik, kitar sel. Kitar sel ialah turutan kejadian yang melibatkan penggadaan DNA dan pembahagian sel untuk hasilkan 2 sel anak. Baik, jadi ada 2 peringkat utama dalam peringkat kitar sel, iaitu interfasa dan fasa M. Peringkat interfasa meliputi G1S dan G2, manakala fasa M ialah mitosis atau sitokinesis. Mitosis dan sitokinesis. G1 ialah proses penggandaan organel-organel dan pembinaan protein. S ialah sintesis dan replikasi DNA. Dan G2 ialah pengumpulan tenaga, sintesis protein dan enzim, dan persiapan untuk mitosis, iaitu fasa M. Jadi ada 3 fasa untuk interfasa. Baik, ini adalah gambar raja kitar sel untuk interfasa dan fasa M. Jadi kita tengok di sini adalah fasa G0. Fasa G0 ini adalah fasa di mana sel berhenti untuk membahagi pada satu kitar yang masa yang tertentu. Okey, jadi di sini kita dapati di sini ada peringkat G1 pertumbuhan protein, fasa S pertumbuhan dan replikasi DNA, dan G2 persediaan untuk pembahagian sel. Baik, selepas berlaku fasa G1S dan G2, fasa M berlaku, iaitu dimulai dengan fasa mitosis. Mitosis ialah proses pembahagian nukleus sel induk kepada 2 nukleus, yang itu terdiri daripada 4 fasa, iaitu profasa, metafasa, anafasa, telofasa. PMAT. Okey. Jadi yang pertama ialah profasa, kedua ialah metafasa, ketiga ialah anafasa, dan keempat ialah telofasa. Pada peringkat profasa, nukleus menghilang, kromatin menebal dan membentuk kromosom. Kromosom membentuk 2
kembar terikat di sentroma, sentriol bergerak ke kutub bertentangan, gentian gelendong terbentuk, membran nukleus menghilang. Oke, jadi ini adalah pada fasa profasa. Pada fasa metafasa, kromosom mula tersusun di tata khatulistiwa dan sentriol berada di kutub bertentangan dan gentian gelendong kita boleh nampak dengan jelas ya. Baik, pada fasa anafasa, sentroma membahagi dua dan kromatid kembar terpisah tertarik. Gentian gelendong memendek dan menarik kromatid kembar ke arah kutub bertentangan. Dan seterusnya pada fasa telofasa, setiap kutub ini mempunyai satu set kromosom lengkap. Kromosom dikenali sebagai kromosom anak, dan kromosom kembali berbentuk bebenang halus kromatin. Nukleolus dan membran nukleus terbentuk semula, gentian gelendong hilang, dan sitokinesis menyusul di akhir telofasa. Ini adalah gambar raja untuk proses mitosis, di mana kita nampak di sini profasa, metafasa, anafasa, dan telofasa. Baik, sitokinesis ialah proses pembahagian sitoplasma selepas telofasa berlaku. Ianya berbeza di antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Pada sel haiwan, membran plasma mencerut di bahagian tengah antara dua nukleus. Mikrofilamen di tempat pencerutan mengecut dan sel mencerut sehingga terpisah menjadi dua sel. Pada sel tumbuhan pula, vesikel dibentuk pada bahagian tengah dan bercantum membentuk plat sel. Plat sel dikelilingi oleh membran plasma baru dan plat sel berkembang dan bercantum dengan membran sel. Akibatnya dinding sel terbentuk daripada selulosa dan dua sel anak terhasil. Baik, apakah kepentingan mitosis dalam kehidupan? Pertama, mitosis penting untuk perkembangan embrio dan pertumbuhan organisme, penting untuk mengganti sel-sel yang rosak dan tua, penting untuk menghasilkan organ baru melalui proses regenerasi, contohnya cicak, penting untuk menghasilkan individu baru, contohnya hydra, ataupun pembiakan aseks, terapi stem cell menghasilkan sel baru merawat tisu yang rosak, kultur sel menghasilkan daging di makmal, dan kultur tisu untuk menghasilkan tumbuhan yang boleh menghasilkan banyak sel anak. Oke, dengan ini cara pembiakan tumbuhan itu akan dipercepatkan. Jadi dengan itu tamatlah perbincangan untuk sekitar sel untuk mitosis. Sekian, terima kasih.